Okey, hai semua. Assalamualaikum. Okey, hari ini cikgu akan mengajar kamu bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangent. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 182. Buku teks 3/5 muka surat 182. Okey, berkenaan dengan contoh 7. Okey, yang di hadapan ini ialah contoh 7. Okey. Raja ini menunjukkan QRS ialah garis lurus. QS sama dengan 8 cm dan QR sama dengan RS. Hitung A cos X dan B tangent Y. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu mencari cos dan tangent bagi dua nilai sudut iaitu X dan Y. Untuk menyelesaikan soalan ini, kamu kena tahu dua asas dalam matematik, iaitu yang pertama ialah teorem Pythagoras. Dan yang kedua ialah nilai positif dan negatif bagi sin, cos dan tan pada sudut tertentu. Kita ulang kaji yang pertama untuk menyelesaikan soalan tadi. Teorem Pythagoras. Yang pertama, teorem Pythagoras. Cikgu harap kamu ingat, kamu dah belajar tajuk ini sewaktu tingkatan 1. Di mana bila kita ada sebuah segitiga bersudut tegak, kita ada 3 sisi. Kalau cikgu boleh katakan ini A, ini B, ini C. Kamu kena kenal pasti manakah sisi yang paling panjang ataupun diberi nama sebagai hypotenuse. Hypotenuse. Alright, so di antara A, B dan C, cikgu harap kamu nampak C ialah hypotenuse. Cikgu labelkan, so cikgu labelkan dengan H, hypotenuse. H. Sisi hypotenuse adalah sisi paling panjang ataupun cara lain nak menentukan ialah dia tidak menyentuh sudut 90 darjah ini. So caranya, cikgu katakan A kita adalah 5 cm, B kita ialah 12 cm, apakah nilai C? So kita ada 5 cm, kita ada 12 cm dan juga kita tidak tahu nilai yang paling panjang iaitu nilai C. Mari kita selesaikan. Kalau kamu ingat, caranya adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Iaitu 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. So kita akan dapat jawapannya ialah 169. Ini ialah C kuasa 2. So bila kita nak mencari C, kita kena hilangkan ataupun kita kena buang kuasa 2. Dia akan jadi punca kuasa 2 169. Kita dapat C bernilai 13. Ataupun 13 cm. Itu caranya untuk kita mencari sisi paling panjang, kita kena tambah di bahagian ini. So contoh yang kedua. Contoh yang kedua, cikgu bagi nilai lain. Cikgu bagi nilai lain. Cikgu harap kamu boleh ingat baliklah pengetahuan sedia ada kamu mengenai teorem Pythagoras. So cikgu bagi nilai lain. Alright, katakan kita ada A kita 3 cm, C kita 5 cm, apakah nilai B? Untuk soalan ini, C kita diberi nilai, manakala B kita tidak diberi nilai. So maksud dia kita menggunakan masih lagi teorem yang sama, formula yang sama. Tetapi bila nak mencari B kuasa 2, dia akan menjadi C kuasa 2 tolak A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. Maksud dia sisi paling panjang tolak salah satu sisi lain. Mari kita lihat. 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. So kita akan dapat jawapannya ialah 16. Sama dengan B kuasa 2. Untuk mencari nilai B, kita kena hilangkan kuasa 2. So dia akan jadi punca kuasa 2 16. So cikgu tulis B-nya kat sini, B sama dengan 4. So dapatlah jawapan kita, B ialah 4 cm. So untuk bahagian ni cikgu tak mahu ulang kaji banyak sebab cikgu tahu kamu masih ingat cara untuk mencari teorem Pythagoras. Kita ulang kaji yang pertama untuk menyelesaikan soalan tadi.
teorem Pythagoras. Yang pertama, teorem Pythagoras. Okey, cikgu harap kamu ingat, kamu dah belajar tajuk ini sewaktu tingkatan 1. Okey, di mana bila kita ada sebuah segitiga bersudut tegak, okey, kita ada 3 sisi. Kalau cikgu boleh katakan ini A, ini B, ini C. Okey, kamu kena kenal pasti manakah sisi yang paling panjang ataupun diberi nama sebagai hypotenuse. Okey, hypotenuse. Alright, so di antara A, B dan C, cikgu harap kamu nampak C ialah hypotenuse. Cikgu labelkan, okey, so cikgu labelkan dengan H, hypotenuse. Okey, H. Okey, sisi hypotenuse adalah sisi paling panjang ataupun cara lain nak menentukan ialah dia tidak menyentuh sudut 90 darjah ini. Okey, so caranya, okey, cikgu katakan A kita adalah 5 cm, B kita ialah 12 cm, apakah nilai C? Okey, so kita ada 5 cm, kita ada 12 cm dan juga kita tidak tahu nilai yang paling panjang iaitu nilai C. Okey, mari kita selesaikan. Okey, kalau kamu ingat, okey, caranya adalah okey, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, iaitu 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat jawapannya ialah 169. Ini ialah C kuasa 2. Okey, so bila kita nak mencari C, kita kena hilangkan ataupun kita kena buang kuasa 2. Okey, dia akan jadi punca kuasa 2 169. Kita dapat C bernilai 13. Okey, ataupun 13 cm. Itu caranya untuk kita mencari sisi paling panjang, kita kena tambah di bahagian ini. Okey. Okey, so contoh yang kedua. Contoh yang kedua, cikgu bagi nilai lain. Okey, cikgu bagi nilai lain. Cikgu harap kamu boleh ingat baliklah pengetahuan sedia ada kamu mengenai teorem Pythagoras. Okey, so cikgu bagi nilai lain. Alright, katakan kita ada A kita 3 cm, C kita 5 cm, apakah nilai B? Okey, untuk soalan ini, C kita diberi nilai, manakala B kita tidak diberi nilai. So, maksud dia kita menggunakan masih lagi teorem yang sama, formula yang sama. Okey, tetapi bila nak mencari B kuasa 2, dia akan menjadi C kuasa 2 tolak A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. Okey, maksud dia sisi paling panjang tolak salah satu sisi lain. Okey, mari kita lihat. Okey, 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. Okey, so kita akan dapat jawapannya ialah 16. Okey, sama dengan B kuasa 2. Untuk mencari nilai B, kita kena hilangkan kuasa 2. Okey, so dia akan jadi punca kuasa 2, 16. So cikgu tulis B-nya kat sini, B sama dengan 4. So dapatlah jawapan kita, B ialah 4 cm. Okey, so untuk bahagian ni cikgu tak mahu ulang kaji banyak sebab cikgu tahu kamu masih ingat. Okey, cara untuk mencari teorem Pythagoras. Okey, ulang kaji yang kedua ialah sukuan. Okey, sukuan, okey, kita dah kenal sewaktu kita belajar bahagian pertama tajuk ini. Kita ada sukuan 1 bermula di sini, okey, 0 darjah bermula di sini sehingga 90 darjah di sini dikenali sebagai sukuan 1. Okey, kemudian kita ada sukuan kedua di sini sehingga 180 darjah. Kita ada sukuan ketiga di sini sehingga 270 darjah. Dan juga sukuan keempat di sini ialah 360 darjah. Bermaksud, kalau cikgu katakan 45 darjah, sukuan berapa? Okey, so kamu kena nampaklah, oh ini ialah sukuan 1. Okey, kalau cikgu katakan 200 darjah, sukuan berapa? Okay, so kamu kena nampak 200 darjah adalah lebih daripada 180. Tapi tak sampai 270. So dia dalam sukuan ke-3. Okey, kalau cikgu katakan 330 darjah. Okey, so kamu kena lihat ataupun kena fikir logik 330 darjah di manakah nilainya? Dia adalah menghampiri 360 darjah dan lebih 270 darjah iaitu berada di sukuan ke-4. Okey, di sukuan ke-4. Okey, ini cara untuk kita mengenali sukuan. Okey, jadi yang kedua, kita kena lihat balik nilai-nilai sin, cos dan tangent pada sukuan. Okey, cikgu dah ajar hari tu tentang S, S, T, K. Okey, kalau kamu ingat, S yang pertama bermaksud semua positif. Semua positif, okey. S yang kedua bermaksud sin positif.
Okey, T yang ketiga tan positif dan akhir sekali cos positif. Maksudnya apa? Okey, so cikgu ulang balik. Okey, sebab ini fasa ulang kaji. Di sukuan yang pertama semua bernilai positif. Semua apa? Semua sin, semua tan, semua cos bernilai positif. Di sukuan yang kedua hanya sin bernilai positif. Manakala tan dan juga cos bernilai negatif di kawasan ini. Okey. Di sukuan yang ketiga, hanya tan bernilai positif. Okey, dan juga di sukuan keempat, hanya cos bernilai positif. Okey, so kalau cikgu panjangkan soalan ini, okey, kalau cikgu panjangkan soalan ini, okey, tadi kita dah lihat sukuan kan? Ini sukuan. Okey, ini sukuan. Okey. Kalau cikgu katakan yang kedua ni adalah nilai positif, yang bernilai positif. Apakah yang bernilai positif kat sini? Okey, so kita pun tengok. Okey, kalau sukuan satu, apa yang bernilai positif? Sukuan satu semua positif, iaitu sin positif, okey, cos positif, okey, lagi tan kita pun positif. Okey, 200 darjah di sukuan ketiga. Di sukuan ketiga apakah yang bernilai positif? Di sukuan ketiga hanya tan yang bernilai positif. Hanya tan yang bernilai positif. Okey, di sukuan keempat apa yang bernilai positif? Hanya cos yang bernilai positif. Okey, yang ni kita akan gunakan untuk menjawab soalan dalam contoh yang cikgu bagi tadi. Okey, so pengetahuan-pengetahuan ni kamu kena ada untuk kita menyelesaikan contoh soalan tadi. Okey, yang ini masih lagi sama. Okey, kita nak menentukan sukuan bernilai positif atau negatif tetapi dalam bentuk bergambar. Okey, mari kita tengok. Okey. Yang pertama, X ini nilai berada pada sukuan berapa? Okey, kalau kata soalan macam ni, kita dah tak boleh tengok arah pergerakan. Kita cuma perlu lihat saiz sudut. Saiz sudut. Okey, kita dah tak perlu lihat dia datang dari mana. Okey, kita lihat saiz sudut. Seperti ini, saiz sudut ini ada nama dia ni. Ini dipanggil besar ni kita panggil sudut cakah. Okey, sudut cakah ni agak-agak kamu berapakah nilai dia? Okey, so kita tahu kita ada satu garis lurus ABC, kemudian ada satu garis D menghasilkan satu sudut besar tu. Kamu kena fikir, okey, besar ni apakah saiz sudut ni? Okey, jadi cikgu bagi panduan untuk kamu. Dia lebih pada 90 tapi dia tak penuh satu semi bulatan. Dia adalah dalam sukuan kedua. Dia dalam sukuan kedua. Okey, so bila kita lihat sudut, kita kena berfikir. Okey, kalau saiz macam ni sukuan kedua. Okey, kalau sukuan kedua, apakah yang positif? Apakah yang negatif? Kita kena ingat baliklah. Okey, so kita ada S, S, T, K. Kalau sukuan kedua, sin yang positif. So kita akan gunalah nanti pengetahuan ini untuk mencari jawapan. Okey, so rajah yang kedua cikgu bagi. Kita ada satu sudut besar Y macam tu. Okey, so kita ada garis lurus ABC. Dua C. Okey, yang ni D, sorry nah. Yang ni D. Okey, A, B, C, D. Alright. So, apakah saiz sudut bagi Y? Okey, so dalam sukuan berapa maksud cikgu? Kita pun lihat Y ini sudutnya besar, menghampiri satu bulatan penuh. Okey, hanya bahagian kecil sahaja yang tidak penuh. So, kita tahu dia adalah saiz sudutnya besar. Okey, mengikut pengetahuan kita, dia adalah dalam sukuan keempat. Sukuan keempat. So, bila kamu tengok soalan, kamu kena berfikir macam ni, apakah saiznya ini adalah dia dalam sukuan mana? Okay, kalau nanti bila kita nak buat pengiraan, sukuan keempat, apakah yang positif? Sukuan keempat, kita dah tengok balik tadi, cos kita bernilai positif. Yang lain-lain akan bernilai negatif. Okey? Okey, ulang kaji seterusnya ialah rumus trigo. Okey, kita nak mencari nilai bagi X. Okey, nilai sin, cos dan tangent bagi X. Alright. Okey, yang pertama, sebenarnya nilai 10 ni tak bagi. Okey, cikgu dah buat pengiraan kat bawah. Gunakan teorem Pythagoras, kita dah dapat AC sama dengan 10. So, cikgu tulis kat sini AC ialah 10 cm. Yang ni sebab kita dah ulang tadi kan. Okey, sekarang mari kita cari sin X. Okey. Alright, sin X. Sin X lagi. Okey, cikgu tulis siap-siap. Cos X dan juga tangent X. Okey. Alright. Kalau kita lihat pada sudut ini, X kita bernilai sudut tirus. Dia kecil. Okey, kalau sudut tirus ni dia sudut dalam sukuan pertama. Kita dah tengok tadi, kita ada SSTK.
Dalam sukuan pertama semua positif. So sin X akan positif, cos X akan positif, tangent X akan positif. Okey, sin X kelas. Okey. Sin X formula dia adalah, ingat lagi tak? Okey, apa dia? Setentang per hypotenuse. Okey, setentang per hypotenuse. X kita di sini, setentang dia 6, hypotenuse dia 10. Okey, kita akan dapat 6 per 10. Okey, cikgu dah tak tulis positif ya. Positif tak apa, kita tak tulis pun tak apa. Atau kita kecilkan, kita dapat 3 per 5. Okey, seterusnya, cos X. X kita di sini sama juga, cos dia ialah sebelahan per hypotenuse. Sebelah per hypotenuse. Okey, sebelah per hypotenuse. Sebelah dia adalah 8, hypotenuse dia adalah 10. 8 per 10. Okey, so kalau cikgu kecilkan dia jadi 4 per 5. Alright, dan akhir sekali, tangent X. Okey, formula untuk tangent X ialah setentang per sebelah. Setentang per sebelah. Okey, so X di sini, setentang dia adalah 6, sebelah dia adalah 8. So 6 per 8 dan cikgu kecilkan jadi 3 per 4. Okey, ni ulang kaji untuk kamu ingat balik sisi-sisi yang diperlukan untuk mencari sin, cos dan tangent. Okey, ulang kaji bahagian terakhir ialah sudut sepadan. Kita sebelum ni dah belajar tentang sudut sepadan tetapi lain sedikit. Kali ni kita beri dalam bentuk rajah. Okey, apakah kat manakah yang kita perlu gunakan apa orang kata pengetahuan sudut sepadan tu? Okey, so soalan ini diberi satu rajah, ada segitiga bersudut tegak, ada X kat luar, kita ada sisi A, CD, ada panjang A, CD garis lurus dan juga ada sisi AB dan juga kita ada hypotenuse BC. Okey, so soalan dia ini X. Okey, soalan dia adalah hitung nilai bagi sin X dan juga tangent X. Okey, cikgu bagi dua soalan macam tu. Okey, sin X dan juga tangent X. Okey, langkah pertama kita nak cari sin X. Okey, X kita berada di luar. Okey, untuk mencari sin, cos atau tangent, kita perlukan satu segitiga bersudut tegak. Tetapi X kita ini, dekat kawasan X ni tak ada segitiga. Dia tak ada segitiga. Jadi kat manakah segitiga tu? Okey, sebenarnya kita kena rujuk X ini ke bahagian dalam segitiga. Okey, di sinilah kita menggunakan konsep sudut sepadan tersebut. Kita dah tahu kan kalau X besar ni, sudut sepadan dia berapa kan? Okey, so alright, so kita akan menggunakan aplikasi sudut sepadan di dalam menyelesaikan soalan ini. X di sini di luar tak ada segitiga, memang kita tak boleh cari kat kawasan luar ni. So kita kena pindahkan X masuk dalam segitiga ini. Namun kita tak boleh senang-senang pindahkan. Kita kena lihat saiz sudut X. Okey, tadi kita dapat banyak ulang kaji. Saiz sudut X besar ni, cikgu harap kamu nampak dan kamu tahu dia adalah sudut cakar. Okey, besar pada 90, kecil daripada 180, dia adalah sukuan kedua. Okey, sukuan kedua di mana nilai sin dia adalah ulang balik. S, T, K. Semua sin. Okey, sin dia ada di sukuan kedua kat sini. Okey, sin kita bernilai positif. Okey, tangent kita tentulah negatif kan sebab X kita dalam sukuan kedua hanya sin yang positif. Tangent kita dalam sukuan kedua dia negatif. Dia hanya positif dekat sukuan ketiga. Sukuan 1, sukuan 2. Okey, cikgu harap kamu ingatlah benda ni cikgu dah ulang-ulang. 3 dan juga sukuan ke-4. Di sukuan kedua, sin positif, tangent kita negatif sebab kita rujuk kepada X ini, bukan X lain. Alright, so kita nak menggunakan pemahaman konsep sudut sepadan kita untuk selesaikan soalan ni. Nak cari sin X, rujuk. Ataupun kita kata kita pindahkan X masuk dalam. Alright. Okey, kita dah lihat banyak ulang kaji tadi. Sin, apa dia sin? Okey, kita dah nak cari dulu BC. Okey, BC tak tahu lagi BC berapa cm. 3 cm, 4 cm. BC adalah hypotenuse, so kita buat dekat sebelah. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, kita dapat 25 kan. Okey, macam tu kita buat cepat-cepat. Kita nak cari BC kan, nak cari BC. BC kuasa 2. So nak cari BC, kita punca kuasa 2 kan dia, kita dapat BC adalah 5 cm. So BC adalah 5 cm. Okey, apakah sin X? X di sini, sin adalah setentang per hypotenuse.
Setentang dia adalah 3, hipotenus dia adalah 5. So jawapannya adalah positif 3/5. Okey. Dan yang kedua, apakah tangent X? Okey, tangent X pun sama. Kita lihat atau kita pindahkan X di dalam. Okey, so tangent X kita adalah, tangent adalah sebelahan X kita kat sini ya. Okey, setentang per sebelahan. Setentang per sebelahan. So negatif 3/4. Okey, kita dah menyelesaikan dua contoh soalan ini. Okey, berdasarkan ulang kaji yang telah kita buat tadi, okey, so cikgu nak kamu cuba memahami kehendak soalan. Okey, soalan berkehendakkan supaya kita mencari nilai cos X dan juga tangent Y. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, lihat pada segitiga ini, kita ada satu segitiga bersudut tegak. Okey, cikgu tak lukis sudut tegak dia, ada sudut tegak kat sini. Okey, di mana kita ada 3 cm di sini dan juga QS ialah 8 cm, QR sama dengan RS. Jadi kita tahu nilai satu ini ialah 4 cm. 4 cm. Okey. Sekarang cikgu nak kamu fokuskan dekat segitiga ini. Okey, kita ada 3 cm, kita ada 4 cm. Okey, kalau kita nak mencari lagi satu sisinya, hipotenus ini, okey, cikgu harap kamu dah faham ulang kaji kita tadi. Okey, iaitu dia ialah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey, kita punca kuasa 2 kan, kita dapat jawapannya ialah 5 cm. Okey, nilai hipotenus ini ataupun nilai PR ialah 5 cm. Okey, so cikgu akan lukis balik segitiga di sini untuk bagi kamu lebih faham. Kita ada 3 cm, 4 cm dan juga 5 cm. Okey, alright, kemudian baru kita jawab soalan hitung A cos X. Okey, so X kita berada di sini. Alright, X kita berada di sini dan nilai sudut dia besar. Okey, tadi kita dah berulang kaji nilai sudut yang besar ini. Okey, itu adalah sama seperti sukuan ke-4. Sukuan ke-4 kita dah buat ulang kaji tadi. Okey, kita ada S, S, T, K. Sukuan ke-4 kita adalah cos bernilai positif. Jadi jawapan kita nanti cos kita akan bernilai positif. Alright, so sekarang mari kita lihat segitiga tersebut. Okey, kita ada segitiga ini. Okey, nilai X kita berada di luar dan sudut dia besar. Okey, jadi cara dia, kita kena fokuskan dekat sudut sepadan dengan sudut tersebut. Okey, so nilainya adalah di sini. Sudut sepadannya adalah di sini. Okey, jadi sekarang kita nak mencari cos sudut yang ini. Walaupun X tu besar, tapi kita lihat kepada sudut sepadannya, iaitu yang di dalam. Kita mesti lihat sudut yang di dalam segitiga. Okey. Okay, cikgu lukis besar sikit. Okey, kita ada X kat sini, X sepadan. Okey, kita ada 3 cm, kita ada 4 cm, kita ada 5 cm. Okey, sekarang kita nak mencari cos X. Okey, cos X ialah sebelahan per hipotenus. Sebelahan per hipotenus. Jadi jawapannya ialah positif 3/5. Okey, itu adalah jawapan dia. Cos X ialah 3/5. Okey, positif tu tak tulis pun tak apa. Okey, jawapannya ialah cos X ialah 3/5. Kita dah dapat jawapannya. Okey. Alright, so sekarang kita nak dapat jawapan B pula. Nampak tak? Senang saja kan? Okey, cuba lihat jawapan B pula. Okey, Y kita berada di sini, di luar pada segitiga berkenaan. Okey, kita faham. Okey, Y ini bernilai sudutnya adalah seperti sudut cakah. Sudut cakah adalah sukuan kedua. Okey, sukuan kedua SSTK. Sukuan kedua semua sin. Sukuan kedua hanya sin yang positif. Bila soalan tanya tangent Y, bermaksud nilai dia nanti mesti negatif. Okey, negatif. Negatif berapa? Mari kita lihat balik. Okey. Okey, so kita lihat Y di sini, nilainya adalah sama seperti sudut sepadan yang di dalam. Okey, so cikgu letak kat sini Y. Okey, sebenarnya cikgu besarkan gambar tadi. Di sini Y. Memang sudut Y di luar, tapi kita kena lihat nilai yang sepadan di dalam segitiga. Okey, di sini Y. Okey, Y. Tangent Y. Tangent ialah setentang per sebelahan. Okey, Y di sini setentangnya ialah 3, sebelahannya ialah 4. So jawapannya ialah negatif 3/4. Okey, itu sahaja cara untuk menyelesaikan penyelesaian masalah yang melibatkan soalan jenis ini. Okey, pertama kita tuliskan semua nilai sisi menggunakan pengetahuan teorem Pythagoras.
Okey, yang kedua, kita lihat balik nilai-nilai positif negatif. Okey, bagi 4 sukuan ini. Dan yang ketiga, bila kita melihat pada segitiga, kita lihat keadaan sudut tersebut sama ada bernilai positif atau negatif, dan kemudian kita cari nilai sudut sepadan di dalam segitiga tersebut. Okey, ini adalah langkah penyelesaian bagi contoh 7 dalam buku teks kamu, muka surat 182.